penggunaan metod dalam berdakwah. Apakah metod yang sesuai yang boleh digunakan dalam berdakwah? Sesuai atau tidak? Jom kita bahaskan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sana binti saya di 202019444. Video kali ini saya buat untuk khusus dakwah dan pendidikan HID 303, di mana tajuk yang saya akan bawakan adalah berkaitan penggunaan metod dalam berdakwah. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu video ini. Daripada video keratan akhbar tadi, kita dapat lihat bahawa dakwah dah tersebar luas. Dan dalam akhbar tadi juga kita dapat lihat bahawa dakwah dah tersebar pada kaum orang asli dan dah buat aktiviti secara dakwah. Dan ada yang mengatakan bahawa dakwah ni bukan sekadar kita perlu buat ceramah. Betul. Jadi dan ada yang mengatakan untuk kita buat dakwah ni berselingan dengan muzik. Tapi jadi isu ni sekarang ni, adakah penggunaan metod dakwah yang kita gunakan tu bersesuaian dengan kelompok yang ingin kita dakwah? Tapi sebelum kita bahaskan penggunaan metod dakwah yang sesuai, kita lihat dulu apakah makna dakwah dan apa sebenarnya maksud metod dakwah itu sendiri. Jom. Islam dan dakwah tak dapat dipisahkan. Sebab apa? Berdakwah tu juga sebenarnya cara salah satu untuk kita menarik orang untuk dekat kepada Islam. Untuk kita tunjukkan kepada orang apa itu Islam. Untuk kita tunjukkan kepada orang apa Islam, apa yang Islam ajarkan kepada kita. Dan dakwah tu sebenarnya bukannya tertumpu kepada golongan pak ustaz, kepada para ulama, kepada guru, tapi sebenarnya dakwah tu sendiri adalah berperanan kepada kita semua. Siapa manusia, Allah dah janjikan dalam Quran, dia adalah sebagai seorang khalifah. Dan khalifah tu berperanan sebagai apa? Untuk menyebarkan dakwah kepada orang ramai, untuk lebih dekatkan kepada Allah, untuk kita sebarkan Islam lebih benar. Maksud dakwah dan juga metod dakwah. Dakwah adalah berasal daripada perkataan da'a, iaitu menyeru. Tapi apa beza kalau saya menyeru dengan berdakwah ni sendiri? Kalau saya menyeru, contoh paling mudah, kita menyeru, jom kita makan. Itu pun istilah nyeru. Tapi beza pula dakwah menyeru yang itu dengan yang kita maksudkan dengan dakwah. Dakwah yang dimaksudkan di sini adalah kita mengajak orang untuk buat suatu perkara yang baik, untuk ingat Tuhan, untuk tambahkan keimanan. Contohnya, jom kita solat jemaah, jom kita solat di masjid, jom kita mengaji. Itu maksudnya ajakan pada dakwah. Tapi macam mana pula dengan metod? Metod ni sebenarnya adalah cara ataupun kaedah yang kita boleh gunakan dalam apa pun sesuatu. Begitu juga metod dakwah. Metod dakwah ni cara atau kaedah yang kita boleh gunakan untuk sampaikan dakwah. Cara metod dakwah sendiri Allah dah seru dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbikal bihikmah wa mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang membawa maksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dekat sini Allah dah tegaskan kepada manusia, kepada khalifah, kepada manusia yang ingin sebarkan dakwah, untuk kita menggunakan cara ataupun metod dakwah yang bersesuaian dan baik. Sebelum saya terangkan metod dakwah dengan lebih, apa itu metod, apa je yang boleh digunakan ataupun cara metod dakwah. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan berapa soal selidik yang saya gunakan. Cara dakwah mana yang mereka lebih dekat, yang mereka rasa macam lebih terkesan cara dakwah tu. Jadi, dengan responden ni, kita akan dengar dahulu apa pandangan beliau tentang cara berdakwah yang perlu kita guna dalam kita menyampaikan sesuatu dakwah kepada orang. Jom kita dengar. Jika ada orang tegur saya, jika ada orang nak tegur saya, yang pertama sekali, teguran tu mestilah berhemah lah. Dan yang kedua, dia mesti guna bahasa yang bersesuaian. Kerana apa? Kerana kita tak tahu kan, mad'u tu kita nak tegur tu macam mana. Bukannya semua sama. Semua orang berlainan. Dan jadi cara nak tegur pun lain-lain lah. Menggunakan kaedah yang berlainan, yang berbeza. Jadi saya sendiri kalau nak tegur saya, gunalah bahasa ataupun percakapan yang berhemah dan juga bahasa yang bersesuaian.
terangkan metode dakwah bilisan, iaitu dakwah yang disampaikan melalui percakapan atau tuturan. Kemudian kita tahu, kita nak intonasi dengan orang, kita perlu menggunakan bahasa yang baik, intonasi yang baik, dan cara kita bercakap tu juga mestilah menunjukkan satu sikap yang baik. So apa? Seandainya kalau bukan berdakwah sendiri pun, kalau kita bercakap dengan orang dalam keadaan marah, dalam keadaan tegas, dan perkara itu akan membuatkan orang rasa tak selesa. Orang rasa macam boleh membuatkan orang rasa singgung. Jadi dengan dakwah itu sendiri, yang mana kita nak mengajak orang untuk mengajak kebaikan dan untuk kita ingat kepada Tuhan, takkanlah kita nak sampaikan dakwah dengan cara yang marah, dengan cara herdit, dengan cara kita nak pandang hina pada mereka. Sedangkan kita ni bagi Allah sama saja. Tapi yang membezakan dia macam mana usaha kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Manusia ni tak ada yang beza. Dan manusia ni adalah khalifah. Semua sama. Yang mana kita bercakap, mana tahu dengan cara bercakap, dengan cara menegur awak, awak tu tak pakai lah, lengan tu kan aurat, cuba tutup sikit. Metod itu dakwah, tapi dengan cara yang simple, tak perlu marah. Tak gansok, tak tahu ke dosa. Macam mana? Cara macam mana yang anda lebih suka? Pilihan A yang marah atau kita buat lebih santai? So, cuba kita dengarkan. Hai, nak tanya, ada tak pengalaman yang awak boleh ceritakan macam mana ataupun awak pernah nampak lah cara orang berdakwah tu sendiri? Dan sebelum tu boleh tak awak kenalkan nama dengan kos? Nama saya Ira daripada Kos Darah. Saya tak ada pengalaman sangat, tapi apa yang saya pernah tengok ialah daripada selesai kawan saya sendiri. Ada satu hari tu kawan saya dia pakai agak singkat lah, dan tiba-tiba datang seorang lelaki yang tegur dia secara depan kami lah, dan cara dia tegur tu macam agak kasar sebab dia macam sindir, pakai tudung adik ke ataupun tak ada tudung labuk ke. Jadi lepas daripada lelaki tu tegur, kawan saya terus menangis sebab dia tak suka orang tegur dia dengan cara macam tu. Dia suka orang tegur dia secara senyap-senyap ataupun boleh saja ajak untuk bagi nasihat secara personal ke, sebab dia tak suka orang tegur secara depan-depan. Bagi dia benda tu memalukan dia. So, aku antara pengalaman saya lah yang saya pernah tengok secara depan-depan. Okey, terima kasih atas pandangannya. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan metod dakwah bil hikmah. Hikmah macam mana? Hikmah adalah dengan bijaksana. Tak semestinya kita boleh lakukan hikmah hanya dari sudut perbuatan, percakapan atau apa sahaja tindakan kita. Sebab apa? Boleh jadi apa yang kita buat tu mendatangkan satu hikmah. Satu orang rasa yang macam orang pandang, orang akan nampak, oh, Islam itu indah sebenarnya. Orang Islam ni boleh jadi qudwah hasanah, iaitu contoh yang baik. Antara paling simple yang saya boleh katakan, contoh kalau kita jumpa non-Muslim, kita tak tarik muka pada mereka, tak boleh kita hi, hello, kita boleh sapa mereka. Belum sekadar kita boleh kelompok saja, tapi kita nak tunjukkan kepada mereka bahawa Islam mengajar kita untuk kita ni imarahkan mereka, untuk kita rapat kepada mereka. Dan boleh jadi perkara ini menjadi salah satu asbab untuk mereka tarik kepada Islam. Tak mustahil. Daripada segi perbuatan kita boleh membuatkan mereka untuk kenal yang bahawa Islam tu sebenarnya syumul, iaitu Islam tu baik. Kalau Nabi mengatakan basyiru wa la tunadhir wa la tunaffiru. Dakwah itu yang pertama adalah memberikan kabar gembira, kabar kesenangan, kabar baik. Senangkan dulu mereka kepada agama. Ada orang punya kebiasaan jelek, tidak langsung ditolak nih, ya Rasulullah aku mau masuk Islam, tapi saya punya kebiasaan mabuk. Karena saya dengar kalau orang masuk Islam nggak boleh mabuk. Saya pengen masuk Islam tapi asalkan saya tetap boleh mabuk. Gimana ya Rasulullah? Ini kan serem banget nih orang. Nabi tidak mengatakan haram, tidak. Nah begitu. Masuklah Islam. Kemudian kamu sering duduk di sini. Nabi tidak mengatakan boleh mabuk juga tidak. Pokoknya masuk Islam dulu nanti gampang. Akhirnya betul masuk Islam. Dan Nabi tidak langsung melarang urusan mabuk. Setelah itu dimikir, Nabi kok lembut banget. Akhirnya senang duduk dengan Nabi. Akhirnya secara otomatis akan malu sendiri. Jadi dakwah itu harus dengan hikmah. Ini metode dakwah yang seterusnya adalah saya keterangkan berkaitan metode dakwah dari segi metode dakwah maktub, iaitu daripada segi penulisan. Mungkin seorang itu tak pandai dalam kata-kata, mungkin seorang tu tak pandai dalam untuk
tunjukkan inspirasi daripada perlakuan, tapi boleh daripada penulisan, mana tahu. Mungkin daripada penulisan atau kata-kata hikmah yang dikeluarkan atau dia tulis boleh menjadi salah satu asbab untuk orang yang contohnya kita selalu dengarkan berkaitan dengan kata-kata motivasi yang boleh menjadikan seseorang tu yang pada awalnya jauh daripada Islam kemudian dekat kepada Islam sebab apa, tertarik dengan kata-kata penulis tu. Dan ini boleh menjadi salah satu dakwah, metod dakwah yang kita boleh gunakan untuk kita menarik orang untuk dekat kepada Allah. Tak mustahil suatu hari penulisan dia tu boleh membuatkan orang yang bukan Islam tertarik kepada masuk Islam. Jadi penulisan ni juga salah satu orang kata cara yang penting yang mana orang Islam boleh ceburi benda ni untuk menjadikan sebagai alat, metod untuk berdakwah dan sampaikan kepada orang ramai bahawa dakwah dia dapat lihat kan dengan metod dakwah ni, metod je, cara dakwah je, tapi sebenarnya memberi kesan kepada info yang kita sampaikan, bukan sekadar apa info ataupun isi kandungan yang kita nak sampaikan dalam dakwah, tapi bagaimana cara kita sampaikan, itu yang memainkan peranan untuk orang sama ada orang terima atau tak dengan dakwah yang kita sampaikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi, bye.